Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin menerangkan tentang subtopik 11.4 isu kesihatan berkaitan keimunan manusia berkenaan dengan penyakit SLE dan alahan. Penyakit pertama ialah Systemic Lupus Erythematosus ataupun lebih dikenali sebagai SLE. Apakah itu SLE? SLE ialah nama panjangnya ialah Systemic Lupus Erythematosus iaitu SLE atau lupus adalah penyakit kronik autoimun di mana antibodi seseorang bertindak balas dengan tisu badan seseorang pesakit itu sendiri. Ini menjejaskan beberapa bahagian sistem tubuh seperti kulit, sendi, buah pinggang, paru-paru, sistem saraf atau organ-organ lain di dalam badan. Lupus berasal dari perkataan Latin bererti serigala. Ini adalah kerana seorang doktor Perancis yang mula-mula merawat pesakit lupus mengibaratkan tumpuk-tumpuk kemerahan di muka pesakit sebagai gigitan serigala. Antara punca penyakit SLE ini ialah penyakit lupus ini telah dibuktikan terjadi disebabkan oleh masalah genetik. Individu yang mempunyai genetik tertentu merupakan individu yang akan menghidap penyakit. Selain daripada itu, masalah lupus ini berpunca daripada masalah persekitaran. Hal ini kerana terdapat beberapa faktor dalam persekitaran kita yang akan mengaktifkan genetik ini menyebabkan keradangan dan masalah lain. Masalah persekitaran antaranya ialah jangkitan kuman. Ini kerana jangkitan kuman akan melemahkan sistem imun seseorang dan pada pesakit lupus, ini akan menyebabkan keadaan dalam bertambah teruk kerana tiada sebara penghadang untuk mengelakkan bakteri yang merebak. Hal ini menyebabkan tercetusnya masalah kesihatan lain yang melibatkan organ tisu dalam badan. Antara punca penyakit SLE yang lain ialah masalah cahaya matahari. Sinaran cahaya matahari boleh membawa kepada tercetusnya masalah lupus yang berkaitan dengan kulit. Penyakit lain berlakunya lupus ini ialah ubat-ubatan. Terdapat sesetengah ubat yang boleh menyebabkan penyakit lupus ini. Contoh ubatan yang dimaksudkan ialah tekanan darah tinggi, ubat sawan, antibiotik dan beberapa ubatan yang lain. Simptom penyakit SLE. Setiap pesakit mempunyai gejala yang berbeza-beza, iaitu sama ada gejala sederhana maupun gejala yang serius. Gejala ini juga boleh datang dan pergi. Gejala yang pertama ialah sakit dan bengkak sendi artritis selama beberapa minggu. Berasa demam, keletihan dan penurunan berat badan dan ketara. Timbul tumpuk-tumpuk merah menyerupai kupu-kupu di pipi dan hidung. Timbul juga tumpuk-tumpuk merah di kawasan kulit yang sering terdedah kepada sinar matahari seperti tangan dan juga kaki. Sering terkena ulcer di mulut dan hidung berlarutan lebih sebulan. Simptom yang lain adalah bagi wanita yang kerap keguguran bayi, mereka berisiko dijangkiti penyakit SLE. Mereka juga berisiko untuk mendapat darah beku pada anggota-anggota badan mereka. Darah dan protein yang keluar bersama air kencing yang berwarna merah menunjukkan terdapat gangguan pada sistem buah pinggang. Pesakit juga sering terkena sawan, strok dan gangguan mental adalah petanda-petanda terkena penyakit SLE. Rambut yang gugur secara bertumpuk-tumpuk atau di sekeliling hairline juga adalah salah satu simptom dan pesakit akan mempunyai bilangan sel darah putih maupun sel darah merah yang amat rendah daripada paras normal. Cara rawatan penyakit SLE. Rawatan ini bergantung kepada gejala dan tahap penyakit yang dihadapinya. Terdapat dua cara, antaranya adalah yang pertama, gabungan ubat-ubatan. Antara ubat-ubatnya adalah yang pertama merupakan NSAIDs. Ini bagi mengawal bengkak, merawat demam dan menahan kesakitan. Yang kedua merupakan hydroxychloroquine.
Ini sebenarnya merupakan ubat malaria, tapi ubat ni amat berkesan kepada penyakit SLE ni. Jadi ubat ni untuk merawat letih, sakit sendi, sakit lutut, darah dan paru-paru. Yang ketiga pula merupakan kortikosteroid. Ini merupakan rawatan utama penyakit SLE ni. Dia diberikan sama ada dalam bentuk pil, suntikan ataupun krim. Dia diberikan dalam dos yang rendah. Yang keempat adalah imunosupresif. Ini bagi sesetengah pesakit buah pinggang ataupun sistem saraf. Ini nak menghalang sistem imun yang terlalu aktif dengan menyekat pengeluaran antibodi. Dia diberikan dalam bentuk pil ataupun infusi. Cara yang kedua adalah kualiti hidup. Pesakit SLE ni mestilah kekalkan kualiti hidup yang baik walaupun mempunyai kesan daripada ubat-ubatan. Di sini kami sertakan video penerangan tentang penyakit SLE. Hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal autoimmunity. Ramai tanya pasal SLE, lepas tu ada ramai juga yang tanya kenapa mata merah. Mata aku merah pun adalah part of autoimmunity lah, sebab aku ada stress-induced episklerosis. Stress-induced episklerosis. Every time aku stress, mata aku merah. Sekarang aku tengah stress. Tak adalah. Okey, apa tu autoimmunity? Autoimmunity tu apabila kita punya immune system yang kita tahu untuk lawan benda-benda luar, dia attack badan kita sendirilah. Kalau korang pernah dengar, aku rasa mesti dekat sekolah lah kita selalu perasan ada kawan kita yang selalu sangat absent, selalu sangat MC. Dia bukan MC main-mainnya tau, dia MC sebab dia sakit. Lepas tu tanya sebab sakit apa? Sakit SLE. Setiap kali dia demam, dia akan macam ada flare. Itu semua adalah part of autoimmunity lah. Kalau tengok pelakon ni, Selena Gomez pun ada lupus nephritis. So lupus nephritis tu part of SLE jugalah. Dia punya complication dia boleh dapat lupus nephritis. Kenapa aku nak bawakan pasal autoimmunity ni? Autoimmunity ni basically it's not that common lah, tapi ramai juga yang kita nampak. Lepas tu kita perasan orang-orang kita ni sekarang ni macam tak tahu benda-benda macam tu, kita being insensitive about it. Padahal kalau kita tengok orang-orang yang ada autoimmune disease, for example macam ayahku ada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni basically dah ada sakit dekat anggota, dekat joint. Tangan dia boleh jadi merengkut-rengkut, basically macam tu lah. And usually diorang ni akan associated dengan depression juga. So basically sebab macam penyakit autoimmune ni, basically bila kau ada, it's gonna be there for whole life. Dia akan lagi teruk kalau kau stress, bila kau dapat sakit, for example kau dapat infection, dia akan jadi lagi teruk. Kita panggil the flare of disease lah. For example macam SLE, bila dia demam ke, dia ni ke, dia akan terus boleh dapat flare, boleh muka jadi merah, dia boleh dapat macam-macam lah, dia boleh attack dia punya kidney. Basically autoimmunity ni dia terbahagi kepada dua. Satu yang the systemic, mana dia boleh attack mana-mana tempat. Ada satu lagi tu dia boleh attack dekat specific organ saja. For example yang specific organ yang korang pernah dengar adalah diabetes mellitus type 1. Diabetes mellitus, kencing manis ni ada banyak, ada dua kan, ada kencing manis yang kita tengok orang tu, ada juga kencing manis yang muda-muda dah ada kencing manis, kurus pula tu. Selalunya ini adalah autoimmunity lah. Dia punya pankreas dia tu dah tak boleh berfungsi sebab dia punya autoimmune tu untuk attack dia punya sel insulin tu. So basically dia tak ada insulin dalam badan, dia tak boleh proses dia punya gula, dia senang pengsan, senang sakit bila ada gula. So kita kena bagi insulin dekat patient macam ni lah. Ada juga macam thyroid, macam ada panggil Graves disease. So Graves disease ni macam dia punya ni bengkak tau, bengkak. Dia bengkak, dia macam dia ada thyroid symptom juga. Dia senang marah, tangan dia gedek-gedek meletak, dia punya BP tinggi, selalu demam, tachycardic, macam tu lah. Banyak isu sebenarnya kalau macam autoimmunity ni. So kenapa? Apa yang causing autoimmunity ni? Oh Tuhan. Okay, autoimmunity ni disebabkan adalah sebenarnya sebab genetik lah. Basically most of it is because of genetic. Ada juga it's not because of genetic, tapi disebabkan post infection. Maknanya dia kena infection, lepas kena infection beberapa kemudian dia kena benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab infection tu badan dia akan develop immunity against that infection. Tapi ada dalam badan kita yang sama lebih kurang muka. So bila immune system ni tengok
ini tak mati lagi, kita serang ni pula. Macam tu. For example lah, yang paling senang aku nak tunjuk adalah rheumatic heart disease lah. Dia you kena sakit tekak, mula kau dengar sakit tekak. Lepas tu badan kau lawan. Lepas tu dia tengok dia punya mimikri. Sama pula dengan injap punya sel. So dia serang pula yang injap punya tu. So dapatlah macam panggil rheumatic heart disease. So macam tu lah. Basically autoimmunity ni adalah badan kau, dia tersalah faham. Kadang-kadang tu sikit kan. Bukan semua benda perfect. So dia attack badan kita sendirilah. So apa yang kita boleh buat? Basically untuk orang macam ni, orang akan diberi NSAIDs. NSAID tu anti-inflammatory drugs lah, bagi steroid untuk tahan dia punya immune system tu. Sebab tu lah kalau tengok macam orang SLE, kerana kita bagi steroid, ada isu lain pula, dia jadi gemuk lah, jadi macam isu lah. Tapi bukan kita tak nak bagi dia ni, sebab macam basically memang itu je cara kita nak kawal dia punya autoimmunity tu daripada lagi teruk lah. So basically kalau kita sebagai kawan, kita tengok orang yang ada autoimmune disease ni, jangan streskan orang. Tak adalah, bukan masa aku macam tu. Masa aku, jangan being judgmental lah untuk orang-orang macam ni. Jangan being like, sakit sikit je, alah sakit sikit je, over pula. Memang dia sakit, kau nak marah dia pasal apa? Tapi memang lah orang-orang autoimmune ni kadang-kadang dia macam akan buat manja sikit. Sebab mesti kan badan dia lemah, badan dia attack diri sendiri. Bayangkan dalam badan kau, ada benda berperang dalam badan kau. Dia lawan diri sendiri, makan diri sendiri. Ni kalau kawan sendiri makan kawan pun sakit hati, ni bayangkan diri sendiri makan diri sendiri. Lagi sakit hati weh. Kita beralih kepada penyakit seterusnya, iaitu penyakit alahan. Apakah itu alahan? Alahan bermaksud perubahan aktiviti. Ia juga dikenali sebagai tindak balas hypersensitif dan berlaku apabila sistem pertahanan badan bertindak balas terhadap bahan asing yang memasuki badan. Antara punca penyakit alahan ialah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini merupakan gejala yang berlaku selepas terdedah dengan debunga tumbuhan yang berterbangan di udara. Seterusnya ialah makanan. Semua jenis makanan mempunyai potensi untuk menyebabkan alahan. Tetapi, kebanyakan kes hanya membabitkan beberapa bahan sahaja. Antara makanan yang dikaitkan ialah telur, susu, gandum dan sebagainya. Punca alahan yang terakhir ialah ubat-ubatan. Alahan terhadap ubat-ubatan ialah disebabkan oleh sistem imun yang hypersensitif. Penicillin dan antibiotik yang berkaitan adalah penyebab lazim dalam kes alahan ini. Simptom penyakit alahan. Kes alahan ini sering terbabit dengan makanan laut. Walaupun sebenarnya ia boleh terjadi kepada sebarang jenis makanan. Alahan terbagi kepada dua, iaitu alahan yang ringan dan alahan yang serius. Alahan ringan adalah seperti berasa loya dan juga pening kepala. Alahan serius pula akan berasa sukar bernafas dan tidak selesa pada bahagian dada. Alahan ini boleh berlaku dengan serta-merta atau beberapa minit selepas terdedah kepada alergen. Alergen ini adalah seperti makanan laut, apa-apa makanan dan juga persekitaran. Alahan juga boleh berlaku selepas beberapa hari atau beberapa minggu. Simptom penyakit alahan yang lain adalah gatal dan ruam pada kulit diikuti dengan pembengkakan, gatal dan bengkak pada bibir serta mulut, berasa mual dan muntah selepas terdedah pada alergen, berasa gatal dan mata berair dan mata berwarna kemerah-merahan, kesukaran bernafas dan tidak selesa pada bahagian dada dan sering pening kepala. Yang seterusnya adalah cara merawat alahan. Yang pertama, mengelakkan diri daripada penyebab alahan seperti habuk dan makanan. Contohnya kita ada alahan dengan sesuatu makanan tu, kita elakkanlah daripada makan makanan tu. Yang kedua, pengambilan ubat-ubatan yang telah diberikan oleh doktor. Yang ketiga, melakukan imunoterapi bagi pesakit yang mempunyai alahan yang teruk. Yang keempat pula, rawatan first aid dengan menggunakan obat seperti epinephrine untuk merawat pesakit yang mengalami reaksi alahan. Seterusnya, kami sediakan video penerangan tentang penyakit alahan.
Urticaria ni atau lebih dikenali sebagai gegata, ada juga orang cakap ludah jin. Urticaria ni adalah sejenis penyakit di mana dekat bahagian kulit you dia kemerah-merahan and dia tebal sikit and dia a bit warm. Selalunya most of the cases yang ada gegata ni disebabkan oleh allergy to certain benda lah. Pernah tak macam kena gigit kan? Lepas tu kan dia macam timbul. So that's a kind of gegata. So dia terhasil apabila kita punya sel imun dia bertindak ke external punya allergen. So bila kita ada external allergen, sel ni dia produce a lot of histamine tau. Dia produce a lot of histamine yang menyebabkan kita punya salur darah kita mengembang. Selalunya cause dia adalah disebabkan allergy to certain benda. Tapi ada juga sejenis gegata yang caused by physical situation di mana bila sejuk dia timbul. Usually kita orang akan check letak ais letak and then for 5 minutes macam tu, bila ambil dia akan timbul macam tu. Itu adalah physical urticaria. Ada juga yang bila dia pressure dari segi sentuhan. So kalau dia sentuhan kontak lama dekat area situ, lepas tu tiba bila dia bangun, bila dia ni tiba bengkak. Itu antara physical gegata. Ada juga yang disebabkan oleh increase body heat. Body temperature kita naik. Contohnya bila jalan, bila berlari, okay? So when your body temperature increase, tiba-tiba keluar merah-merah dekat kulit kan. Lepas tu tiba-tiba bengkak-bengkak kat kulit. Tapi selepas tu bila kita dah cool down, dia pun cool down sekali after a few hours. Urticaria ni dia ada dua jenis. So satu jenis is jenis acute. Jenis acute ni bila dia berlaku kurang daripada 6 minggu. Selalunya lah penyakit kulit yang macam ni dia jenis after 24 hours selalunya dia akan hilang. Tapi kalau sejenis yang kronik punya, dia berpanjangan lebih daripada 6 minggu. Lagi satu gegata yang saya miss is solar urticaria yang berkaitan dengan matahari. Ada tak kawan-kawannya bila kena matahari tiba naik merah jadi gatal-gatal. So gegata ni dia menjadi isu dekat kita bila dia rasa gatal tu. Gatal tu kita tak boleh nak bendung kegatalan dia tu because of the histamine release. That's why untuk rawatan untuk gegata, untuk urticaria, you kena makan antihistamine. Kalau boleh, makan antihistamine yang tak mengantuk. Tapi ada setengah jenis gegata yang jenis yang macam ikut body heat kan. So dia memang bagi yang drowsy punya antihistamine supaya patient tu tidur tak bergerak, duduk diam-diam kan. Macam tu. Ubat sapu pun ada. So usually kita akan bagi ubat sapu yang untuk cool down kan the lesion. Up to certain point kalau terlalu merah mungkin kita kena start ubat steroid. Kejadian gegata ni sebenarnya sangat common. Actually around like 40 to 50% of kita akan mengalami gegata at some point of our life. So conclusionnya, gegata ni adalah satu penyakit yang basically dia affect you punya vessel, kulit punya appearance, and juga dia tak bestnya sebab dia gatal sangat. Untuk mengelakkan gegata ni, you kena elakkan pencetus and then makan ubat dan ubat sapu. Itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.